Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Cantik kita malam ni, guys. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Lah, perasan sendiri kan. Padahal tengok nampak tak, lipstick tak nampak sangat. Tapi it's okay. Sekejap saya sharing ya. Kita tak ada filter malam ni. Kita tak pakai filter malam ni. Lipstick ni saya pakai Boss Babe. Kalau siapa yang tak tahu, Boss Babe ni warna yang Masya Allah merah menyala macam ni. Tapi dia tak nampak terang dekat dalam live. Tadi saya kombokan dengan Girl Crush. Girl Crush ni warna dia sweet-sweet je. So saya kombokan, so dia jadi warna pink. Tak adalah terang sangat, tak adalah menyala sangat. Okay, alright. So jom, ready untuk saya mulakan. Abaikan kat belakang tu ya, anak saya dah tidur. Biasalah, lesak sekali. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Dah ready ke kita nak belajar hari ni? So hari ni apa topik yang saya nak share dengan korang? Okay, so semua dekat dalam mood raya sekarang. Semua dah macam excited, tengah memikirkan berkenaan dengan raya kan. So alang-alang kita dah dalam mood macam tu. So malam ni saya nak share dengan korang. Okay, saya nak share dengan korang. Kalau korang perasan kan, macam Mama dah 2 hari ni live dekat, Mama 2 hari ni kan Mama duk live dekat dalam jemaah. Mama tengah cerita tentang marketing, topik berkenaan dengan marketing. Kalau kata korang tak tengok, it's okay, nanti korang boleh tengok balik. Mama keep sharing tentang topik marketing. Sebab apa tau, Mama pun cakap kita back to basic balik. Kita back to basic balik. Sebabnya Mama pun dah join kelas balik kan. Dulu masa Mama join kelas dengan Dr. Aziza ni, memang sangat-sangat Mama fokus pada sale, pada marketing lah, especially macam mana nak develop. So semua orang sangat excited masa tu. Mungkin ada yang korang yang baru join selepas daripada tempoh Mama tu. So tahun 2020, 2021 Mama sangat agresif berkenaan dengan marketing. Sebab Mama join kelas sampai, kalau tak salah 2021 penghujung macam tu, Mama dah stop kelas. Masa Mama dah stop kelas tu, dia macam ada perubahan sikit lah terhadap Mama punya konten mengajar. Dia lebih kepada, dia tak fokus dekat marketing sangat. Okay, tapi Mama fokus kepada develop inner self lah masa tu kan, selepas Mama dah stop kelas tu. So sekarang ni bila Mama start balik topik marketing, benda ni sangat best. Sebab dia ibarat kita back to basic. Back to basic ni bukanlah maksudnya kita tak peduli ke hal, apa orang cakap, hal akhirat ke, tentang agama ke, tak tau. Yang tu adalah dia ada part of kita. Macam Mama pernah cakap sebelum ni, kalau kata kita macam apa, bab belajar, bab bisnes kita fokus bisnes. Bila bisnes kita fokus bisnes kau-kau. Bila urusan peribadi kita fokus untuk settlekan urusan peribadi. Kalau kata tentang keagamaan, kita fokus agama. Means that setiap benda kita fokus kau-kau. Kita fokus kau-kau setiap benda supaya kita dapat result the best. Kita dapat result the best. So sama juga macam sekarang, kita semua especially dalam orang cakap minggu ni onwards, untuk sebulan ni kita dah nak puasa. And kita tahu macam Mama cakap, raya adalah, bulan puasa adalah bulan bonus untuk semua seller. Untuk semua seller, bukan Mama Sab sahaja, tapi semua seller. Apa-apa produk pun, bulan puasa adalah bulan bonus. Sebab kita tahu orang akan start spend duit, keluarkan segala simpanan. Ada yang sanggup buat pinjaman sebab nak raya kau-kau. Itu lumrah, itu normal kan. Setiap kali raya orang nak sambut sehabis-habisan. Habis-habisan lah, nak meriah, nak buat the best kan. So orang sanggup habiskan, orang cakap berbelanja habis-habisan untuk raya. Walaupun it's a simple thing, tapi orang akan berhabis-habisan untuk make sure especially family dia bersiap.
Okay, family dia bersiap. So, jangan rasa macam, aku tak jual tudung, macam mana nak menang? Aku tak jual baju, macam mana nak menang? Korang kena ingat satu benda. Bila kita dekat dalam memasak ni, kita jual makanan, actually kita yang paling menang. Mungkin daripada one side, kita nampak macam ada korang nak beli banyak-banyak sebab kita punya produk pun dah consider macam premium. Lepas tu ada ke orang nak spend beli kuih banyak-banyak. Ada sayang, ada. Jangan rasa macam tak ada. Sebab korang kena tahu one thing, macam baju, orang mungkin siap 2 pasang, 3 pasang. Hai Kak Ni, komen tak naik tau. So komen tak naik. So saya tak nampak komen, saya nampak korang punya ikon je. Okay, so bayangkan baju, kalau kata baju macam katalah average kita, mungkin kita siapkan baju seorang 2 pasang. Hari raya pertama, kedua, lepas tu yang ketiga, keempat, mungkin kita pakai baju-baju yang tahun-tahun lepas kan. So paling minimum selalunya orang siap baju at least 2 pasang seisi keluarga. So husband 2 pasang, kita sendiri 2 pasang, anak-anak mungkin 2-3 pasang. Kalau tambah anak kecil mungkin kita buat extra lah kan. So bayangkan, baju limit takat tu je. Sebab kita tahu nak spend baju, kita tak payah spend banyak-banyak. Kita ada banyak lagi baju yang tak pakai. Kita ada banyak lagi baju tak pakai. Unless kalau memang duit kita berlebih-lebihan, kita nak siap sampai 30 hari punya baju, itu kita dah boleh jadi level-level Cik Tak ke, Siti Nurhaliza ke kan. Dia orang memang boleh lah, mampu lah kan. Tapi kalau macam kita selalunya, yang saya tengok average kita akan at least 2 pasang. At least 2 pasang. So bayangkan 2 pasang ataupun maksimum 3 pasang. So situ sahaja dah that's it. Dah that's it dah. Diorang tak akan spend lagi dah macam nak beli lagi. Tak. Diorang akan fikir macam kuih raya nanti nak hidang apa ya. Hari raya nanti nak ada kuih kelainan, nak apa benda yang nak decorate dan nak hidangkan dekat tetamu. So benda ni lah sebenarnya yang kita kena fokus. Kita kena fokus. Yang ni yang kita boleh fokus. Sebab cookies raya adalah benda yang orang akan cari. Sebab sekarang ni, termasuklah saya, kita tak rajin nak duduk dekat dapur tu nak baking dah. Kalau dulu saya sanggup berjaga tengah malam, sampai sakit-sakit pinggang semua, sanggup nak bakar cookies tu tau. Konon-konon acah-acah nak jual lah, nak makan sendirilah, sedekah dekat orang lah. Banyak saya baking tu kadang-kadang sampai, rasanya pernah sampai 1000 biji kot. Macam-macam jenis lah. Ada sampai 1000 biji ke 1000 lebih macam tu. Tapi kebanyakannya saya sedekah dekat, saya macam bagi-bagi untuk bagi-bagi dekat orang, bukan untuk jual sangat. Jual adalah sikit, tapi selebihnya banyak saya buat untuk bagi-bagi. Bagi dekat bapak saudara lah, mak saudara lah, bapak keluarga mentua lah, mak lah, makan kat rumah lah. So saya banyak buat untuk memberi, untuk bagi ke orang. So nampak tak? Kalau itu dulu zaman rajin, sekarang zaman tak rajin. Dia dah kurang dah nak rajin berjaga malam, nak sakit-sakit pinggang, nak tekak-tekak cookies tu dah tak berapa nak rajin dah. Saya nak guna jalan shortcut. So saya sendiri pun akan spend untuk beli cookies, nanti nak hantar kat rumah mak mentua, nak bagi dekat emak, and then mungkin bagi dekat saudara mara, seorang 1-2 bekas. So kat situ sahaja, cuba korang kira berapa banyak yang kita boleh promote dekat orang untuk beli. Kalau kata kita sendirilah, okay, cuba check dekat diri kita sendiri. Kita sendiri, kita akan spend berapa banyak untuk beli cookies. Contohnya, katalah untuk kat rumah at least 3. Okay, kat rumah at least 3. Jom saya tulis sikit walaupun saya tak guna Zoom, kita live je, tapi boleh je kita tulis kat sini. Saya ambil marker pen. Marker pen gitu. Ambil marker pen. Okay, tak apalah. Okay, kita buat kat sini contoh tak tahulah korang nak buat terbalik ke macam mana ke. Okay, contoh katalah cookies untuk diri sendiri kita ada 3 balang. Cookies untuk diri sendiri 3 balang. Lepas tu rumah sendiri. Lepas tu kita nak bagi dekat rumah mak kita, katalah ni paling minimum dekat rumah mak kita 3 balang. Mak ayah. Kalau yang dah kahwin, rumah mertua katalah 3 balang juga. Mertua 3 balang. Kalau kata nak balik kampung, rumah opah ke, rumah tok ke, at least 3 balang. 3 rumah tok. Sini saja dah 12 balang ya. Sini saja dah 12 balang. Belum lagi nanti kok nak bagi dekat mak saudara lah, tok bapak saudara lah, keluarga belah
husband lah contohnya. So dekat situ saja senang tak nak jual. Ini paling minimum tau, 12 balang. Itu kalau kata siapa ada anak yang sekolah esok nanti ada potluck dekat sekolah nak bawa pula anak seorang, katalah bawa 2 bekas. Kalau 3 orang anak dah 6 bekas dah. So dah 18 dah kat sini. Nampak ke? Nampak ke betapa senangnya sebenarnya nak jual cookies? Nampak tak? Paling minimum 12 balang ni dah senang-senang dah. Kita memang dah boleh close dengan satu customer. 12 balang kita dah boleh close dengan satu customer dah. So 12 balang ni, satu balang, okey, satu balang cookies berapa harga? RM36. Kan? RM36. Okey, katalah kita jual berapa tadi? 12 kan? Okey, katalah 10 balang lah. Saya round up lah. 10 balang. 10 balang kita dah dapat close RM360. Kan? So, satu balang profit RM4. Kalau 10 balang profit kita RM40. Untuk satu customer. Untuk satu customer. So kalau korang close berapa? 4 customer, dekat situ dah 1,200. Almost 1,300. So dah dapat berapa? 4 customer? 4 customer dah dapat RM160. So kita target lah berapa kita nak. Kalau kata kita nak sale 2,000 nak jadi agent, so kita hanya perlu jual dekat berapa? At least 8 kali 2, 2,004. 6 orang customer macam tu. 6-7 orang. Hai Fiza. So nampak tak betapa senangnya sebenarnya. Satu customer kita dah boleh dapat sale RM360. Hanya minimum 12. So ini pun dah dipanggil bulk order Ini pun dah dipanggil bulk order. Sebab apa? Kita dah boleh close dekat diri sendiri 3. Untuk family, rumah family 3. Rumah mentua 3. Tok nenek kita pergi balik kampung 3. Hai Syida, it's okay, tak apa. Hai Fiza. So nampak tak? Satu customer, korang dah boleh kita dah boleh close at least 12 balang. Tu belum lagi kalau kata kita ada adik, kakak, abang semua yang ada family juga dekat luar, macam balik kampung ke apa, kita boleh kan ajak dia, tanya nak tak cookies memasak. At least diorang beli 2 balang daripada korang. At least beli 2 balang. Okay, saya buat kira-kira lagi. Kali ni kita tak payah kira pasal mentua, kira pasal family sendiri. Kira pasal family sendiri. Okay, katalah dekat rumah kita duduk dengan mak kita. Rumah mak kita 3 balang rumah mak. Rumah sendiri 3. Ini kalau yang dah kahwin lah ya. Lepas tu katalah kita ada 2 orang adik-beradik. Suruhlah diorang beli seorang 3 juga. So 3 kali 2 ada 6. 6 adik-beradik. So 6 balang. So 3, 6, 12. 12. Kalau yang dah kahwin nak bagi kat rumah mertua. Mertua 3. Dah 15. Nampak ke? 3, 6, 12, 13, 14, 15. 15 balang. Ni kalau korang boleh pujuk adik-beradik, belilah. Kan? Lepas tu kalau kata yang ada anak, nanti nak ada potluck, katalah 2 balang ataupun 3 balang untuk anak. Dah 18 dah. Dah 18 balang. Cukupkan 20 balang, lagi 2 balang. Apa untuk nak sedekah dekat nak bagi dekat jiran ke, saudara mara ke. Katalah satu customer korang boleh ajak beli, korang boleh kumpul satu customer ni 20 balang. 20 balang. 20 balang kali dengan RM36. Berapa? 12, 6, 720. Satu customer korang boleh buat sale 720. 3 customer korang dah hit agent. Senang ke? Senang sangat. Senang ke? Senang sangat. Yes, nanti customer cakap banyak lah nak kena bayar 720. Saya tak ada bajet lah. Dia nampak orang akan cakap tak ada bajet sebab nampak amount besar. Ini normal. Ini normal. Kita pun rasa macam aku nak beli kuih raya sampai RM500 mahalnya. Itu normal. Itu normal. Tapi apa yang korang boleh buat, nampaklah kat belakang tu kan. Apa yang korang boleh buat is korang suruh customer tu book dulu kuih apa yang dia nak, minta dekat dia bayar ansuran lah. Sebab kita baru nak start puasa. Cakap dengan dia, kalau tak nak terasa bayar banyak sekali, saya boleh buat ansuran. So bayar berapa? 2 kali atau 3 kali.
Suruhlah dia bayar 2 kali atau 3 kali. Once dia dah complete payment, baru dapat cookies dia. So, bila last? Contohnya hari ni baru nak start puasa kan? Of course, orang baru nak dapat gaji. Siapa yang bekerja baru nak dapat gaji. Okay, so cakap dengan dia, at least bayaran katalah 3 kali bayar. 3 kali bayar. Okay, at least 3 kali bayar. Katalah yang ni yang 3 kali bayar. So, kalau 720 bahagi 3, jadi sama dengan berapa? RM240. RM240. Untuk satu payment 240. Satu payment 240. Tapi korang janganlah minta 240. Kadang-kadang kita cakap, okay, boleh tak first payment akak bayarlah dulu katalah 300. So ada baki lagi 420. 420 ni akak bayarlah 2 kali. So sekali akak bayar 210 dekat saya. So once akak complete payment, kalau boleh payment last tu 10 hari bulan ataupun 15 hari bulan. 10 hari bulan 4. Itu last payment. Sebabnya saya nak kena make sure 10 hari bulan 4 tu supaya saya boleh cepat-cepat arrange untuk dapatkan cookies tu dan deliver dekat akak. Sebab takut lambat, nanti bila siapa customer berebut beli, tak sempat saya nak savekan akak punya. Walaupun dah booking, tapi bila dah saat-saat akhir, diorang akan tengok siapa full payment baru dapat. Priority kan siapa yang full payment. Contoh macam tu. Kita macam gempak sikit lah customer. Faham ke? So benda ni korang boleh buat. Sebab kalau kata nak buat yang jenis kutu, nak buat yang deposit, installment yang jangka masa panjang tu dah tak sempat dah sekarang. So kita buat macam ni. So cakap dengan dia, last payment untuk last full payment 10 hari bulan 4 ataupun berapa, 15 hari bulan 4. Ikut korang. And then dalam masa tu korang kena kejar lah payment tu. So that customer tu akan dia tak rasa terbeban untuk bayar banyak. Sebab kadang-kadang orang ada duit, cuma dia tak nak keluarkan satu lump sum amount supaya yang nampak banyak. Dia suka keluar ansur-ansur. Macam korang sendiri, korang suka ke nak keluar duit sekali banyak amount terus? Mesti korang terasa ke macam berat je nak keluar. Ya Allah, aku nak keluar 700 beli cookies, semata-mata cookies je, macam banyak sangat aku nak kena keluarkan. Tapi kalau kita cakap boleh bayar ansur-ansur, automatic mindset tu akan rasa okay. Dia tak rasa banyak. Sebab duit dah ada, cumanya dia tak nak keluarkan je. Faham ke? Duit dah ada, cuma dia tak nak keluarkan lump sum je. So benda ni korang boleh try. So dekat sini, bila kita dah nampak, first kali kita dah nampak dah target kita. So ini yang saya share, walaupun tulis saya cakap ayah, harap korang faham lah ya. So kat sini kita dah nampak dah, aku nak fokus apa, macam mana aku nak ayat customer. So customer tu nak tak beli kuih raya. So kalau dia dah pilih untuk diri, tak nak ke beli, nak bagi kat mak sekali ke, mak mentua sekali, ala-ala nak belilah sekali, lebih berbaloi. Contoh macam tu. Itu cara kita ayat kan. So bila customer macam, dia start terbuka minda. Tapi jangan risau tau, kalau order banyak-banyak, I bagi you special, boleh bayar ansur. Kalau you ambil sikit-sikit, kena bayar full payment lah. Tapi kalau you ambil banyak, I bagi peluang dekat you untuk bayar ansuran. At least paling maksimum 3 kali. Tapi last payment tu kena sebelum 15 hari bulan. Sebab I nak kena lock and terus arrange delivery. Takut nanti ramai yang berebut tersilap pandang, yang tak full payment ni tak dapat full dia punya cookies. Faham ke? So bila korang dah dapat payment, nak selamat, dah dapat payment, terus order dekat dalam sistem. And then korang deal dengan OH. Okay, deal dengan OH, minta tolong simpankan. So setiap kali dah dapat payment, order siap-siap, minta OH tolong simpankan. So depends lah kat mana nak delivery. Kalau korang akan tahu kan customer tu nak minta delivery kat dia semua ke, ataupun alamat berbeza. So depends dekat mana nak delivery, alamat nak delivery tu. Korang order siap-siap, korang minta OH tolong simpankan. Sebab kebanyakan OH okey je nak tolong simpankan. And then korang make sure, bila dah order, bila dah minta OH tolong simpankan, minta dekat OH tu gambar yang dia dah pack kita punya cookies, tulis nama ataupun nombor invoice customer kita. Ini untuk keselamatan tau. Sebab dah pernah terjadi sebelum ni, OH simpan, dia cakap dia simpankan untuk kita, tapi dia dia macam, mungkin dia punya sistem tu dia tak simpan betul-betul, so dia dah terjual dekat customer lain. So kita tak nak benda tu terjadi. Make sure bila korang dah submit invoice, OH kata dia boleh tolong simpankan, minta OH packing,
tulis nombor invoice dekat atas plastik tu, tulis nama kita, and then apa-apa detail lah. Lepas tu make sure suruh dia ambil gambar, tunjuk dekat kita bukti. So kalau kata ada dispute nanti, kalau kata tiba-tiba dia kata hilang lah, tak cukup stok, korang ada bukti yang benda tu dia dah buat. Save conversation dan gambar sebagai bukti. Itu untuk keselamatan Itu untuk keselamatan Alright. Okay, so bila kita dah tahu dah target macam ni, so kat sini bila korang dah nampak macam ni, katalah 20 customer tadi kan. So 20 customer, cuba korang kira berapa profit 20 customer kali dengan RM4. Berapa profit yang korang akan dapat? Berapa profit yang korang akan dapat daripada satu customer? 20 balang cookies kali dengan RM4. Berapa profit yang korang akan dapat? Cuba share sikit berapa korang akan dapat. Berapa korang akan dapat? Mainlah kira-kira sikit. Takkanlah saya nak share sorang-sorang kan. Gitu kita. Cuba korang share berapa profit. Berapa profit? Satu phone dia keluar komen tapi selalu stuck. Satu phone tak keluar komen, so kena refresh. So berapa profit agak-agak? Berapa profit kalau kata korang jual dekat satu customer 20 balang kali dengan RM4 sebalang profit? Berapa total untung daripada satu customer? Berapa total untung daripada satu customer yang berpeluang korang dapat? Share. Berapa? Mari tolong kira. Berapa agak-agak? Berapa agak-agak? Ada yang boleh jawab ke ada yang tengah tekan calculator ni? Satu customer boleh dapat profit berapa? Satu customer boleh dapat profit berapa? 20 kali 4 sayang. 20 kali 4 berapa? Lambatlah korang ni. 20 balang, 20 bukan customer 20 balang kali dengan RM4. Total daripada satu customer korang boleh dapat profit RM80. RM80. Satu customer RM80 profit korang. So korang kat sini kita boleh tahu tak? Kita dah boleh target. Okay, aku nak berapa income bulan ni? Aku nak berapa income bulan ni? So kalau contoh kalau contoh cakap okey lah aku target nak 80 kali dengan 10 customer, korang akan dapat RM800 profit raya. Banyak ke banyak sangat? 10 customer sahaja korang dah boleh dapat profit raya RM800. Sebab apa? Satu customer RM80 korang punya profit. 10 customer dah RM800. Itu belum masuk commission bila korang hit agent Itu belum masuk commission kalau korang hit agent. So dekat sini korang ada extra 800 income hanya daripada 10 customer sahaja. Korang hanya perlu close dengan 10 customer yang boleh beli 20 balang. Faham ke? Tapi kalau kita macam banyaknya mami, so kita terbalikkan lah. Rasa macam tak boleh. Rasa macam satu customer nak close 10 balang. So satu customer close 10 balang means that korang kena close dengan 20 orang customer untuk dapat profit 800. So terpulang lah dekat kita kan. Terpulang lah dekat kita macam mana kita nak buat. Yang penting kita nak income kan. Yang penting kita dah ada target kita nak income. So untuk kita nak income tu kita nak kena tahulah first kali macam mama cakap tadi. Untuk capai sesuatu kita kena tahu destinasi kita. So destinasi kita adalah berapa income yang kita nak dapat. Baru naik komen korang. Yes, Fiza kata 80. Syida pun cakap 80. Komen lama naik sorry anak-anak. Okay. So sekarang ni bila kita dah tahu, mama cakap tadi set destination. Okay, ini destination jangka pendek. Untuk raya berapa income korang nak? Contohnya untuk raya is sebulan daripada sekarang. Okay, berapa income yang kita nak? Kalau contoh kita cakap aku nak income 800. So aku nak income 800. No matter what, aku nak 800. Itu adalah kita punya destination. Bila kita dah tahu 800, so next thing adalah kita nak kena tahu macam mana cara kerja kita, mission kita, apa strategi kita untuk make sure kita dapat 800 ni.
So macam yang saya share tadi, sama ada korang target satu customer korang nak close 20 balang, ataupun korang nak close satu customer 10 balang kek. Ini contoh So kalau kata satu customer 10 balang, maknanya korang kena cari 20 customer untuk make sure korang dapat 800. So kita pilihan dekat kita. Korang decide nak buat macam mana. Nak satu customer yang beli terus banyak, ataupun nak customer yang ramai tapi beli sikit. Itu atas kita. Saya boleh bagi cadangan, saya boleh tunjuk cara, bagi idea dekat korang, tapi yang nak melaksanakan adalah diri sendiri. Clear? Okay. So next thing, kita dah tahu dah target kita apa, kita dah nampak dah cara kerja kita apa, which is kita nak request bulk order daripada customer ni, kita nak make sure customer ni sekali close dapat beli banyak. Okay, so next, siapakah sasaran kita? Okay, siapakah sasaran kita? Macam biasa, kita ada 2 target market yang kita boleh fokus. Yang first adalah stranger random customer, which is melalui GM, post dekat dalam Facebook macam biasa dekat group power. Itu adalah random stranger customer. Okay, itu adalah random stranger customer. Okay, yang kedua, cara kedua yang kita kena kental sikit adalah dengan ketuk pintu. Kenapa saya cakap kental? Kenapa saya cakap kena kental? Sebab kena kental ni dia ada 2. Satu, kental untuk kita konsisten buat. Yang lagi satu, kental adalah untuk terima rejection. So 2 benda ni kita kena kuat. Selalunya satu tu lah yang kita lemah kan. Hantar tak reply, hantar tak reply kan. Ataupun thank you, waalaikumsalam, tak ada respon. So benda ni yang kita kena lawan. So kalau kata kita boleh lawan berkenaan dengan rejection, kita akan buat je kerja kita, tak kisahlah orang tu nak respon ke tidak. Faham ke? So next thing adalah ketuk pintu. Ketuk pintu ni siapa yang ada dekat dalam WhatsApp kita, yang memanglah yang mana yang kita dah save number tu. So macam Mama cakap tadi, janganlah save terus cakap pasal kuih raya. Kalau kata kita memang dah tak message dia terlampau lama, jangan message terus share pasal kuih raya. Sebab kadang-kadang customer cakap, dia ni message terus nak menjual. So apa yang korang boleh buat, okay, yang ni kita buat gerak kerja sama-sama. Kita kena agresif sikit. Macam Mama cakap apa, kita kena berkorban sikit untuk 2-3 hari di hari apa, Selasa kan, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, katalah untuk minggu ni sampai hari Ahad ni, kita kena paksa diri untuk message semua database dekat dalam phone. Siapa nak join saya? Willing untuk habiskan segala database. Kalau kata macam contoh database kita ada 2,000 orang, so kita make sure kita settlekan by Ahad untuk PM semua 2,000 orang database kita. Siapa willing nak join? Saya akan bagi template, saya akan bagi copywriting. Korang blast je dekat setiap seorang. Kalau kata yang save number, sebut je nama dia orang. Kita habiskan je dekat dalam WhatsApp by Sunday. Kita blast je ucapan salam Ramadan. Saya akan bagi poster, saya akan bagi copywriting. Korang just blast je dekat setiap seorang. So benda ni kan, orang tu respon. Kalau orang tu respon macam salam Ramadan, thank you. Lepas tu kita just balas emoji, macam emoji love ke, emoji apa yang stiker-stiker tu ke. Okay, janji kita respon balik. Tak payah nak tulis panjang-panjang sebab awal-awal tu kita dah bagi kan, kita dah bagi gambar sekali dengan wish. Lepas tu kalau orang akan respon, sebab selalunya kalau kita bagi wish kan, doakan dia, mesti dia akan respon dekat kita balik. So bila dia respon, kalau kata macam setakat dia respon alhamdulillah, amin ke, salam Ramadan juga, so kita balas balik dengan stiker je. Simple je. Sebab apa? Sebab kita macam buat masa tu kita tak nak terus menjual. Kita just end conversation kat situ saja pun boleh. Faham ke? So dekat situ kita nak touch balik database kita yang kita dah biarkan dia kesepian tu. Sebab kita nak touch balik semua database untuk dia remind balik dekat kita. So kita tak nak tunjuk yang kita nak menjual dulu. Faham ke? Okay, so yes, okay, Syida nak join, Fiza nak join, alright. So kita buat sama-sama. Nanti saya akan bagi template
saya akan bagi poster. Kalau tak malam ni, saya akan bagi esok poster dengan copywriting. And then daripada situ kita just start blast. So yang ni serius saya cakap, mungkin kita tak boleh buat broadcast sebab kita tahu ada setengah database mungkin tak save nombor kita, kita yang save nombor dia. So nak tak nak kita just kita kena buat secara manual. So korang kena bahagikan, korang kena tengoklah berapa total database, and then korang bahagikan untuk berapa hari. So Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, ada 5 hari. Ada 5 hari. So kalau kata nak habiskan 2,000, maksudnya sehari kena blast dalam 400 message. 400 orang kita kena ketuk pintu. So ketuk pintu just bagi poster, bagi copywriting, letak nama dia, hantar. So dia respon, tak semestinya kita kena respon immediately. Kalau dia respon kita, it's okay kalau kita respon later. Yang penting kita hantar je dulu. Kalau macam dulu saya, kalau jenis hantar macam ni kan, wish ni semua, contohnya kalau kata saya buat pagi, saya akan respon orang tu macam terima kasih ke stiker-stiker semua sebelah petang atau malam. Maksudnya time kita dah tenang, baru kita respon dekat dia. Sebab kita bukan nak menjual ke apa, tak kan. Kita just nak wish sahaja. So kalau kita respon lambat pun is okay. Is okay. So kalau kata kita settle minggu ni untuk kita kejutkan balik, ingatkan balik kita punya database tu siapa kita, yang kita masih wujud. And then start next week, mungkin hari Selasa ke macam tu, kita start share. Barulah masa tu baru kita start share tentang cookies raya ke, korang nak start promote pasal cookies raya ke, ataupun korang nak promote maybe kita nak fokus cookies raya, okay, kita boleh start dengan cookies raya. Ataupun kalau korang nak fokus, apa yang korang nak fokus, serunding ke, boleh. So dekat situ baru kita start ketuk pintu balik tentang produk. So nanti kita ambil lah masa balik. Yang tu tak adalah mungkin 5 hari kan, 400 orang sehari, tak. Yang tu mungkin kita pecahkan, kita kurangkan mungkin kepada 100 atau 150 orang sehari. So kita takes time untuk ketuk pintu. Jadi senang. Sebab apa? Bila kita takes time untuk ketuk pintu, contoh 50 orang pagi, 50 orang petang, 50 orang malam, at least kalau dia respon nak membeli, kita ada masa untuk bersembang dengan dia untuk closing. Kita tak rushing nak closing dengan dia. Kalau korang masa nak buat sale pun korang nak pergi ketuk pintu 400 orang, memang terbalik lah kalau kata semua tu nak membeli dengan korang. Memang tak ada masa nak tarik nafas kan. So kita pecahkan. Bila start kita nak promote, it's okay kalau kita buat slowly. Mungkin 100 ke 150 orang sehari kita ketuk pintu. Jadi kita ada gap masa, kalau orang bertanya, kita ada masa untuk respon dia, bagi perhatian dekat dia sebelum kita nak buat next pula untuk respon dekat orang lain. Faham ke? Tapi it's okay kalau orang tak nak beli, itu tak apa, it's okay. Yang penting orang tu akan start kenal kita, ingat kita balik. Dan next marketing adalah dekat WhatsApp status, sebab kita tengah kacau database dekat dalam food. Faham ke? Boleh? So benda ni sebab apa? It's okay lah kalau kita target 1,000, kita just buat je. Kita macam Mama cakap, kita dah ada target, kita dah nampak cara kerja kita dah tahu dah tindakan kita nak buat macam mana, and kita laksanakan tindakan tu. Bila kita dah buat semua tu, kita dah buat the best, kita dah banyak dah bersabar dengan setiap step, mesti Allah akan bagi kita result yang the best juga. Faham ke? Janganlah kata tak dapat pun close, Mami cakap PM 100 orang, nanti nak kena close 20 orang lah apa semualah, tapi tak dapat pun. It's okay. Allah tahu kita punya kesungguhan, mesti dia akan bagi hadiah the best dekat kita. Mana tahu tiba-tiba dalam kita duk buat tu orang tak respon, hari keempat orang tiba-tiba orang tu nak order terus 10 carton ke daripada kita. Tak terbalik. Saya nak 10 carton 5 jenis cookies memasak. Begitu je boleh close. Mana kita nak sangka kan? So kita just buat je dulu, sebab kita tak tahu database kita ni punya background, dia kerja apa, dia pegawai ke, dia apa ke, kita tak tahu. So kita just buat sahaja kerja kita. Mana tahu Allah akan hantarkan daripada database ni orang yang sangat luar biasa. Okay? So kita just buat je dulu. And then dekat situ kita dah, asalkan kita dah nampak dah destinasi kita, apa kita punya mission nak capai, and then gerak kerja kita macam mana, lepas tu kita start buat. So nanti kita mungkin lepas 21 minggu depan first week kan,
Okay, so mungkin by end of next week kita review balik macam mana kita punya progress. Macam mana kita punya progress. So macam contoh hari ni katalah start esok kita buat gerakan untuk blast kita punya kontak untuk sambutan Ramadan ni. And then hari Ahad nanti kita review balik. Dah settle ke belum? Ataupun hari Sabtu ke kita review balik. Dah settle ke belum? Berapa ramai yang kita dah berjaya? And berapa lagi baki? It's okay. Kalau tak habis pun it's okay. Ini hanya kita punya planning. Sama ada berjaya ke tak berjaya nak settle, itu kita dah buat sehabis baik. Kalau tak dapat nak settle, tak apa. Tak apa. Yang penting kita dah start buat gerakan. Kita dah ada action and kita dah nampak dah hala tuju kita. Faham ke? So macam saya, kalau kita betul-betul nak agresif, memang saya nak habiskan WhatsApp. Lepas tu mungkin kita boleh ketuk pintu kita punya database yang friend-friend dengan followers kita dekat Facebook, dekat IG, kita punya followers dekat IG. Boleh je nak ketuk pintu semua orang. Kalau korang willing, kalau korang betul-betul nak agresif, korang boleh pergi dekat semua medium yang korang ada untuk ketuk pintu. Kalau korang agresif. Tapi kalau kata takkanlah saya nak paksa korang kan. Benda tu nanti rasa macam, ya Allah, aku ada tanggungjawab lain. Nak masak, nak uruskan anak, aku nak beribadah. So saya tak nak macam semua tempat yang kita nak pergi. So kita tuju yang paling senang adalah WhatsApp. WhatsApp sebab korang dah boleh save dekat keyboard tu, dekat korang punya template tu untuk copywriting. Gambar pun kita dah boleh save siap-siap kan dekat apa benda tu, quick reply. Dekat quick reply je, korang save dekat quick reply. So korang pergi dekat setiap kontak, korang just boleh terus send sahaja. Sangat senang, jimat masa kan. Sebab itu adalah shortcut yang paling senang. Letak dekat quick reply, terus send sahaja. Tak payah nak buang masa. Kalau kata dekat Facebook, dekat IG, nanti kita nak kena scroll gambar, nak kena tampal copywriting. So mungkin akan ambil masa extra. Tapi kalau kata dekat WhatsApp ni, saya rasa dalam masa 10 minit mungkin kita dah boleh TT sampai 20 orang ke, 15 ke 20 orang ke 10 minit. Sikit sangat. Kalau 15 minit tu mungkin sampai 20 ke 30 orang. Macam tu. 10 minit. Kalau kata kita dah guna QR kan, mungkin lebih pun boleh. Sebab kita tak tunggu reply. Hantar. So 400 sehari. Kalau kata 400 sehari means that korang boleh buat 4 sesi. Satu sesi 100. So mungkin sesi pagi, and then tengah hari, petang, malam, 4 kali. Settle 400 sehari. Faham? Okay. So boleh kan? Boleh kan? And then untuk bulan puasa saya bercadang, maybe saya akan tukar sharing untuk buat sharing waktu petang, sebelah petang. Mungkin dalam pukul 2.30 macam tu, saya buat live balik siang lah. So dalam 2.30 macam tu saya akan buat sharing, insyaAllah. And then kalau kata macam nak buat malam, mungkin kelas yang berat-berat sikit macam technical ke, mungkin saya akan buat sebelah malam. Tapi mungkin lepas dalam pukul 9.30 atau 9.45 macam tu. Sebab selalu kan kita nak tarawih kan. So lepas tarawih tu dah tenang-tenang, dalam 9.45 ke, macam tu lah saya akan buat. Itu untuk kelas yang teknikal lah. Kelas teknikal ataupun yang deep sikit, saya akan buat malam. So mungkin masa tu kita dah tenang sikit nak duduk berbincang sebelum kita nak tidur kan. Alright. So korang ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya? 38 minit. Ada apa-apa nak tanya? Ni pun dah bercakap selaju yang boleh ya. Ada apa-apa nak tanya tak? Ya, saya sebenarnya banyaklah benda yang saya tengah sibukkan juga, termasuk orang semua sibuk hantar anak pergi sekolah kan. Saya pula anak saya cuti sementara. So untuk mengelakkan dia duduk kat rumah bosan dan asyik menghadap kartun, saya pun buatlah projek. Kita print worksheet, sanggup bubuh double sided tape kat sini supaya anak boleh main lekat-lekat. Jadi dia tak adalah fokus dekat kartun sangat. So dia ada aktiviti nak buat. Nampak tak? Rajin mak dia. Walaupun printer kita on off color kan, saya print, saya double sided kan. Lepas tu saya potong. Saya nak potong gambar-gambar ni pun double sided, so dia boleh main lekat. Sebab apa saya sanggup buat benda ni? Sebab saya nak dia boleh buat berulang kali. So maksudnya dia nak lekat, lepas tu boleh buka balik, nanti dia boleh main balik. Nampak tak? Kita selingan. So benda ni creativity lah. Tapi banyak makan masa lah sebab nak duduk menghadap benda ni kan. Nak kena potong-potong ni semua.
Tapi tak apalah, saya seronok. At least saya ada masa untuk fokus bagi anak belajar walaupun dia tak bersekolah buat masa ni. Anak saya cuti sementara. Okay, so hopefully saya doakan InsyaAllah dipermudahkan kita punya perancangan. So korang pun akan diberikan kekuatan untuk melawan melawan rejection tu. Okay, kita sama-sama lah diizinkan Allah untuk melawan rejection tu supaya kita dapat buat kerja kita sehabis baik and kita dapat result yang terbaik untuk kita. Alright, so yang ni saya fokuskan untuk raya dulu. Kalau benda ni works, why not kita continue? So setiap bulan kita dah nampak dah target kita apa, and kita boleh sentiasa buat gerak kerja dekat database. Macam Mama cakap, database kita adalah king. Sebab yang tu yang memang dah duduk dekat dalam lubuk kita, yang bukan orang-orang yang bersepah-sepah dekat dalam Facebook yang kita baru nak tangkap, yang kita baru nak pancing. Sebab ini dah ada dekat depan mata sendiri. So tinggal kita je yang nak gerakkan. Yelah kan, Lutfi masih berdrama. Nampak macam mana anak emak. Anak emak memang gitu. Mak je yang kena kering, kan. Tak apa Syida. Benda ni ambil masa tau. Sebab actually kalau nak senang kan, ni tips lah. Alang-alang kan dah Syida share kat sini kan. Macam akak dulu bila nak hantar anak, macam malam-malam sebelum dia tidur tu, kita dah sajikan dia dengan benda best. Kalau pergi sekolah, apa benda best yang dia akan lalui. Walaupun kita tak tahu pun aktiviti kat sekolah apa, tapi kita bagi dia imaginasi yang something best akan happen dekat sekolah. Kawan dia akan sayang dia ke, kawan dia akan main dengan dia ke, menari ke, menyanyi ke, melukis, boleh melukis dengan ni, boleh warna ke, seronok. So bagi dia gambaran idea yang best dekat sekolah. Itu yang akak buat setiap hari masa mula-mula hantar anak sekolah. So bila dia pergi sekolah pun, bila sampai kat sekolah pun cakap, tengok kawan-kawan dah tunggulah, cikgu dia pula macam cikgu sekolah dia, macam anak akak. Bila sampai, memang dia sambut anak tu macam bagi anak tu rasa seronok nak pergi sekolah tau. Dia tak rasa sedih. So dia sampai, lepas tu akak perasan bila pergi sekolah, macam dia orang sampai kat sekolah, cikgu tu akan bawa dia masukkan dekat dalam pekarangan sekolah tu, akan cakap, Ryan dah sampai. Lepas tu semua, hi Ryan, good morning. Semua buat macam tu. So dia tak rasa macam segan dekat sekolah. Dia tak rasa kekok ataupun rasa macam kehilangan parents lah. Macam parents tinggalkan dia. Dia tak rasa macam tu. Itu standard. Sekolah tak habis lagi, setengah jam dah tunggu. Itulah masalah dia. Masalah sebab dia nampak tau. So one thing kita cerita based on pengalaman sendirilah. Saya dulu, bukanlah nak cakap kan, sebab saya dulu masa sekolah, masa tadika first time pergi sekolah macam tu lah. Yang rajin melayan adalah atuk saya. Sebab saya cucu kesayangan, the only cucu perempuan masa tu, cucu sulung pula. So memang cucu kesayangan, cucu emas. Atuk saya pergi sekolah masa tu, nak cerita dengan korang, bocor rahsia sikit. Saya pergi sekolah, saya duduk dekat dalam kelas, saya akan intai dekat luar tingkap. Kalau saya tak nampak atuk saya tunggu dekat luar, saya akan meraung dekat dalam kelas. Korang tahu tak? Perangai sangat. 6 bulan ya, atuk saya kena tunggu dekat depan, dekat orang cakap macam dekat sekolah tu dia ada macam, nasib baik ada pokok, dia parking dekat bawah pokok tu, bawa lah surat khabar lah apa semua, tunggu dekat dalam kereta sampai saya habis sekolah. Kau nak tahu tak? Itulah saya tak nampak je tok saya akan nangis meraung sampai muntah, sampai cikgu panik. 6 bulan ya. Kalau atuk saya tak ada, nenek saya kena temankan. So masa tu 2 orang, salah seorang akan teman saya. And perangai saya pula masa tu, kadang-kadang adik saya nak ikut sekali hantar, saya tak nak turun kereta sebab adik ikut. So tok saya kena patah balik, hantar adik balik rumah, bawa saya je. Nampak tak betapa prinsesnya saya masa tu. Gitu. Sejarah tak mungkin berulang. Yes. Sebab saya belajar daripada tu, cakap, ya Allah kesiannya atuk aku kan, dah lah tua, dah pencen semua, boleh pula layan cucu dia yang mengada-ngada ni. So disebabkan pengalaman tu, saya tak nak anak-anak saya jadi begitu. Kita kering je hati. Sekarang ni mak dia dah bijak, tak ada benda yang sama berlaku. So mak dia awal-awal dah train anak. Sebab kalau nak ikutkan anak saya yang kecil ni, dia tak kan, sebab kan PKP. So dia adalah consider anak PKP, membesar di zaman PKP yang memang duduk dengan saya je. Tak
ada bersosial. So bila dah habis PKP baru dia start bersosial, macam bawa pergi mall semua. So of course nampak sangat dia punya macam dia punya apa orang cakap, macam anak rusa kan. Anak rusa masuk kampung kan. So dia macam tiba-tiba rasa over excited semua. So benda yang sama saya ada macam kerisauan lah masa nak hantar dia pergi sekolah. So tapi dia pula orang yang friendly. So bila kita macam sajikan benda-benda yang macam yang seronok pergi sekolah, dia okey. Hari pertama tu mungkin dia rasa macam malu sebab pergi sekolah tak kenal kawan semua kan. Tapi dia boleh adapt. So mula risau jugalah pergi sekolah nangis ke apa ke, sebab kita tinggal macam tu je, tak boleh tunggu langsung. Sekolah dia strict, tak boleh tunggu langsung. So cikgu hanya hantar gambar. So mula tu nampaklah dia macam malu-malu, diam-diam, takut-takut dekat dalam kelas. Tapi bila hari kedua, hari ketiga dia dah start okey. Dia dah start okey sebab dia dah start dah boleh berkawan apa semua, dia dah seronok. Cumanya kita tak boleh tunggu dekat depan sekolah yang bagi anak nampak. So saya pun memang hantar, aku terus tinggal. Tak ada nak tunggu babai-babai ke tak. Kalau kata nak pergi intai pun cakap daripada jauh, yang dia tak boleh perasan kita. Kan? Macam tu lah. Itu normal lah. Itu normal untuk anak, especially anak yang tadika ni. Nampak tak? Itulah sejarah hidup saya. Masa kecil ingat lagi. Mak saya cakap, mak tak sanggup nak tunggu kau. Biarlah tok dengan nenek kau je layan nak tunggu kau. Sebalik sebelum pergi sekolah kena upah dulu. Balik sekolah pun kena dapat upah dulu baru balik dengan bahagia. Itulah cucu kesayangan. Manja sangat masa kecil kan. Itulah nampak macam mana kan, bertuahnya saya menjadi seorang satu-satunya cucu perempuan masa tu. Dan yang sulung pula tu, so special lah. Memang special. Bayangkan kecil-kecil umur 6 tahun, 5-6 tahun dah pandai pergi salon buat rambut tau. Sebab apa? Nenek saya nak saya cantik gitu. Kita pun tadah lah kepala kan. Tak sedar apa, seronok je lah. Sebab orang pampered kita. Pergi buat rambut lah apa semua. Itu kenangan lah masa kecil yang tak mungkin berulang lagi kan. So kita pun tak nak benda tu ulang dekat anak-anak kita, yang aku nak kena treat anak aku ke setiap hari, tak. Sebab tu yang si kecil ni balik sekolah kadang-kadang kata, sebab depan sekolah dia stesen minyak, so selalu dia tahulah kat situ ada aiskrim semua. So saya memang apa cakap, kita tak nak. Dia kata, mami jom pergi beli aiskrim. Tak, kita balik rumah, kat rumah ada. Pandai tak kita reverse psycho anak, padahal dulu kita kebain. Begitulah kan. Begitulah. So tapi normal lah Syida, untuk ni baru hari kedua kan. Sementara dia nak biasakan diri. Tapi kita as a parent, kita jangan tunjuk yang macam kita yang macam terlebih concern. Kita kena macam, kita yang kena cakap, best tau pergi sekolah tu. Sat lagi cikgu ada ni. So macam of course macam anak ni pun kadang-kadang dia malas pergi sekolah, cakap, hari ni rugi tau tak pergi sekolah hari ni. Sebab sekolah dia setiap kali ada yang siapa-siapa punya birthday, mak-mak tu rajin bagi kek semua, so sambut kan. Hari ni ada birthday party tau. Cakap dengan dia. Padahal tak tahu betul ke tak. Tiba-tiba betul. So dia excited lah, nampak macam mak dia tak menipu. Padahal kita tak tahu, kita agak je. So bagilah benda excited. Macam minggu ni kan banyak orientasi. So just bagi tahu, mungkin ada aktiviti best hari ni ke apa, kita agak je. Benda tu betul tak betul tu, itu belakang cerita. Tapi kita just create something yang bagi imagination dia nampak benda tu fun. Faham ke? Okay, so tiba-tiba kita tukar topik lain pula. So jangan risau, mak dengan ayah dulu kena kental kan. Macam mama cakap, energy transfer. So energy dalam kita dulu kena bagi ada mood excited tu, supaya anak pun rasa excited. Kalau kita yang ada risau, anak pun akan ada, dia akan mula start buat perangai. Alright, so thank you. Walaupun kita lari topik sikit, so hopefully lah mana tahu tips untuk korang kan. Nanti lepas-lepas ni pula kan, korang boleh share dengan orang lain juga. Okay, so thank you semua. Selamat malam. Kita jumpa esok. Bye.